Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa minasan. Oh, semua tak catat orang je ni. Kita tunggu sedikit. Live kita sudah bermula malam ini. Live bersama Cakap Jepun. Sekali lagi, live bersama Cakap Jepun. Alright. Kita menunggu sedikit berapa ramai yang akan bersama dengan kita malam ni. Topik yang sangat luar biasa, namanya Wabi Sabi. Wabi Sabi. Berapa ramai pernah dengar perkataan Wabi Sabi sebelum tu? Syawasang. Konbanwa Hadira Fatin, konbanwa. Okey, jom jemput ramai-ramai kawan masuk live kita malam ni. Sebab malam ni saya nak share benda yang sangat best. Sebelum tu, sebab saya tadi saya set up sistem lain, tapi disebabkan sedikit problem, saya terpaksa gunakan live guna telefon je malam ni. Boleh tak anda share, anda dengar tak suara sensei? Adakah anda dengar suara sensei dengan baik? Tak pernah, tahu wasabi je. Warna wasabi ni hijau tu sedap di mulut, berasap di hidung. Tak pernah. Tak pernah. Tak pernah, ramai tak pernah tahu pasal wabi sabi. Good. So malam ni you guys akan tahu ilmu baru. Wasabi je yang tahu sensei. So desu ne, wasabi shikanai desu ne. Okay. 15 orang sekarang bersama dengan kita. Thank you so much. Malam ni sensei akan share satu topik yang sangat best, namanya wabi sabi. Okay, wasabi je tahu sensei. Syawasang. Dengar Nurul Hida. Arigatou gozaimashita. Okay. Now, sensei terus kepada perkongsian kita malam ni. Boleh? Sebab dengar dengan baik ni. Thank you so much Muhammad Faryad. Arigatou gozaimashita. Hai dengar Latif Pasang. Dengar. Eja pun dah salah kan? Excited dah dengar tu. Okay, now saya terus bermula. Saya terus share apa tu wabi sabi. Boleh? Sebab wabi sabi ni adalah satu konsep yang dibawa oleh yang wabi sabi itself adalah perkataan Jepun lah, dan dipelopori oleh orang Jepun. Macam biasa, bila session Haris Ghazali, kita tak ada cerita belajar pasal Nihongo sangat, tak ada belajar pasal bahasa Jepun sangat, tapi kita lebih pada budaya, culture, dan paling penting pasal pemikiran. How orang Jepun sebenarnya boleh jadi satu negara yang maju dan unik, yang keunikannya itu sangat berbeza. Tidak ada negara dalam dunia ni yang hampir atau menyerupai orang Jepun sebenarnya. Dia ada keunikan dia sendiri. Sama juga dengan kita Malaysia. Malaysia pun ada keunikan sendiri kan. Baik. Wabi sabi adalah satu ungkapan lama bangsa Jepun sebenarnya. Ungkapan lama bangsa Jepun. Macam ni. Untuk live malam ni, boleh tak sensei nak letak pengeras sikit? Pengeras. Sebab kan live ni kan free kan. Pertama, kalau boleh, anda klik butang share untuk ramai kawan-kawan dengar. Yang kedua, bagilah love banyak-banyak sikit supaya sensei semangat sikit nak share pasal wabi sabi ni. Dan sensei pun tak tahu anda faham ke tidak. Kalau boleh, tolong komen. Kalau faham, komen faham. Kalau tak faham, komen tak apa nak faham. Saya akan terus explain pada anda. Alright? Yang ketiga adalah kalau boleh, apa poin-poin yang saya dah cerita, anda tulis balik. Ini teknik pembelajaran yang bagus. Ambil nota. Instead of kalau anda ada buku, ada kertas, boleh ambil nota dengan cara menulis. Atau kalau anda nak pahala lebih sikit, nak bantu kawan-kawan yang mungkin masuk lambat lepas ni, anda type dekat ruangan komen apa yang anda belajar, poin-poin penting yang anda rasa yang sensei sampaikan. Boleh? Thank you so much. Itu pengeras dia yang akan membantu anda melayari hidup wabi sabi. Alright, wabi sabi ni tuan-tuan dan puan-puan, kita nak mula. Wabi sabi ni sebenarnya adalah satu lifestyle, cara hidup. Cara hidup yang macam mana lifestyle ni? Okay, now kita pergi tengok orang Jepun hidup. Wabi sabi, kalau kita cari translation dia, anda boleh tengok dalam YouTube. Ada banyak sebenarnya dalam buku-buku tentang wabi sabi. Ada banyak yang menerangkan tentang sejarah wabi sabi. Cuma dalam bahasa Melayu atau bahasa Inggeris, kita tak boleh nak ungkapkan the real meaning of wabi sabi. That's why sensei perlu explain pada anda, insya-Allah dalam masa sejam ni sensei try to explain apa itu wabi sabi dalam segi istilah dan pengertiannya. Okay, berat sikit topik malam ni, tapi best. Sensei janji best. Alright, lagi-lagi kalau anda memang suka Jepun. Now, wabi sabi ni kalau dalam bahasa Inggerisnya ditranslate sebagai wisdom for a perfectly imperfect. Macam mana? Sempurna yang sangat tak sempurna.
sempurna yang sangat tak sempurna. Hidup yang sangat sempurna dengan ketidaksempurnaan. Macam mana tu? No problem. Stay dulu, nanti saya cerita slow-slow, alright? Dalam bahasa Melayu, senang cerita, wabi-sabi ni adalah satu konsep syukur. Konsep bersyukur. Dia meraihkan ketidaksamaan ataupun dia meraihkan kekurangan. Atau Sensei lebih suka bagi tahu dia meraihkan ketidaksempurnaan. Dia meraihkan ketidaksempurnaan dalam semua benda. Now kita pergi satu-satu untuk kita tengok apa itu wabi-sabi. Okay? Now, contoh wabi-sabi ni ada dalam banyak keadaan. Contohnya dalam contoh makanan. Alright. Saya nak tanya, siapa kat sini suka makanan Jepun? Komen dulu suka. Kalau suka. Kalau tak suka, komen tak suka. Makanan Jepun. Dan kalau boleh, anda komen juga makanan Jepun apa yang anda suka. Boleh tak? Bantu Sensei. Supaya kita punya live malam ni jadi sebagai dua hala punya program. Yang anda, Sensei bercakap pun tak adalah syok sendiri. Anda pun ada feedback yang boleh membantu Sensei tambah poin-poin yang bagus sepanjang live kita malam ni. Boleh? Cuba komen sikit. Apakah makanan Jepun yang anda suka? Dan adakah anda suka atau tak makanan Jepun? Kalau tak suka, cakap tak suka. Boleh? Cuba. Come on, 25 orang. Boleh ke? Bantu Sensei untuk Sensei mengetahui. Takoyaki je boleh telan. Wabi-sabi hidup bersyukur. Oh, thank you so much Latifah-san, Rohaya-san. Wabi-sabi meaning grateful. Bersyukur. Tapi dia bukan bersyukur yang bersyukur. Nanti Sensei explain. Ada orang kata bersyukur, tapi kita tak boleh cakap bersyukur juga. Sebab dia meaning ni pelik sikit. Sushi, takoyaki, tak reti makan. Oh, kena belajar makan, tak reti makan. Sushi, takoyaki, alright, good. Okay, bila kita makan makanan Jepun, ramen, onigiri, suka takoyaki, Sensei pun suka takoyaki. Okay, pernah tak anda mesti pernah makan makanan yang anda tulis sekarang ni, Liana Majid tulis kan, takoyaki, sashimi. Anda mesti pernah makan. Kenapa anda suka makanan tu? Sebab anda pernah makan yang sedap. Alright, anda pernah makan yang sedap. Family Mart. So, ramen memang dah sah lah kepada budak-budak asrama. Maggi, ramen, des. Okay. Pernah tak makan makanan Jepun yang sedap gila? Pernah tak makan makanan Jepun yang kurang sedap? Siapa pernah merasai yang ni sedap, yang ni tak sedap? Especially sebenarnya kepada semua orang yang pernah pergi ke negara Jepun dan makan sendiri makanan Jepun di negara Jepun, kita akan rasa makanan Jepun di sana best. Sampai sini kurang sikit. Macam tu. Okay? Siapa pernah rasa benda tu? Hari tu kat Jepun ada makan satu cold noodle sedap gila, area Kawaguchiko. Pernah. So Kawaguchiko, okay, dekat Jepun ni ada dua jenis men lah. Ada kita makan sejuk, ada kita makan panas. Dia bergantung pada keadaan. Selalunya yang sejuk ni Sensei pun suka makan. Kan ada yang kanak-kanak punya, dia sejuk. Sashimi sedap dekat Himeji. So jangan cakap banyak-banyak, nanti sedap. Nanti berair mulut Sensei. Nak bercakap pun payah. Duk telur-telur je. Duk teringat sashimi dekat Himeji semua kan. Baik. Bila ada makanan yang sedap, ada makanan yang tak sedap, dalam teori ataupun falsafah wabi-sabi adalah makanan itu tidak boleh dikomplain tidak sedap kalau kita makan makanan yang tak sedap. Why? Sebab kesedapan ataupun makanan, dia panggil wabi-sabi makanannya adalah, setiap benda ada wabi-sabi dia tau. So makanan punya wabi-sabi adalah utsukushi. Contoh dia macam mana saya nak cerita pasal utsukushi ni? Makanan, kalau orang Jepun, wabi-sabi ni dia lebih kepada makanan itu perlu fresh, natural, simple. Sebab tu kalau anda tengok makanan-makanan Jepun super simple, betul tak? Sashimi tu macam tak berusaha pun buat. Lebih kurang lah. Saya pernah makan yang ikan baru dikeluarkan, dia terus potong terus makan. Memang macam tak berusaha. Macam masak tidak, apa tidak, makan terus. Betul tak? Kalau cerita pasal udong very simple. Buat sendiri kat rumah pun boleh buat. Betul? And kalau anda cerita pasal makanan-makanan Jepun, dia banyak makanan yang super simple. Potong terus makan. Sangat simple makanan-makanan ni. Sebab dia embrace that simple. Okay? Dan itulah wabi-sabi sebenarnya. Contoh,
Jepun lagi suka makan makanan yang segar, especially makanan-makanan yang ditanam sendiri. Kalau anda tengok dekat rumah-rumah orang Jepun, especially macam Sensei dulu dekat Yamanashi, biasanya dekat rumah mereka akan ada tanaman mereka tanam sendiri. Walaupun sikit kecil je kebun dekat rumah dia, tapi dia tetap akan tanam sayur sendiri at least. Dan mereka sangat suka makanan-makanan yang tidak perfect cantik. Contoh. Ada setengah orang suka tomato yang sangat besar, cantik, solid merah dia. Ada orang suka pisang yang sangat cantik, yang setiap batang tu sama saiz kalau boleh. Kan? Tapi Jepun tak. Jepun embrace benda-benda yang pisang yang memang daripada kampung, yang memang nampak sangat tanam sendiri, nampak sangat tak reti sangat tanam pisang yang komersial. Maksudnya pisang tu nampak sangat pisang tu tanam kat rumah sebab ada besar kecil, ada topok-topok. Macam dah rosak sikit dimakan serangga. Tomato yang tak berapa solid. Kalau katalah ada 10 biji tomato yang dijual, ada besar kecil, ada warna hijau sikit tapi ada yang merah. Yang tu dia orang suka sebab dia orang kata itu lebih fresh, itu lebih quality, itu lebih wabi-sabi. Itu salah satu pengertian wabi-sabi. Saya faham, mungkin anda tak faham lagi. Saya akan bagi contoh-contoh next supaya anda lebih faham. Okay? Now, tunggu dulu, sabar. Contoh lagi. Dalam makanan, bila natural farming ke sensei, betul. Macam natural farming, maksudnya tanam sendiri. Dia tak nak commercial punya barang sangat. Dia suka hidup yang sangat natural. Nanti sensei pergi ke deep lagi yang korang akan ada satu spark yang naruhodo, so desu ne, betul lah, memang macam tu Jepun. Especially siapa yang pernah pergi Jepun, you akan ada that aha moment. Okay, tunggu. Sedap ke wasabi kalau campur dengan sambal belacan okey ke? Tak boleh. Wasabi sambal tak boleh. Tapi malam ni topik kita tidak ada kaitan langsung dengan wasabi. It's a wabi-sabi lifestyle. Okay? Cara hidup wabi-sabi. Okay, now. Dekat Jepun, sensei pernah bertanya kepada sahabat sensei dulu. Kenapa korang makan sushi? Sushi ni kan kecil. Sushi besar-besar ni kan? Kecil. Sekali makan, tak kenyang pun. So biasa kalau sensei makan dekat sushi tu yang macam Sushi King kat Malaysia ni kan, macam Nippon Sushi semua kat Malaysia ni kan, kita akan makan yang sangat tinggi tau. Makan banyak gila sebab kita nak kenyang. Malaysian punya style makan mesti kenyang, makan mesti melantak. Bukan Malaysian lah, sensei lah. Sensei kalau makan mesti nak makan banyak. Tapi Jepun kata tak boleh. Sushi, kenapa ada setengah-setengah kedai sushi sangat mahal? Sebab sushi bukan digunakan untuk makan kenyang. Sushi ni sebenarnya dimakan untuk kita feel sushi. Makan masuk, tutup mata. Kalau macam makan salmon tu kan, dia punya feel tu, dia kata masa dia tutup mata tu dia rasa freshnya salmon itu. Dia kata betapa crunchy, chewy, basahnya dia. Macam tu lah dia explain pada saya macam tu sekali korang makan sushi. Dia kata itulah wabi-sabi. Kadang-kadang kalau anda tengok Jepun dalam cerita-cerita rancangan masakan Jepun, mereka sangat embrace, sangat meraihkan bila dia tengah goreng tu, dia letak je makanan dalam minyak tu, masa bunyi percikan api tu kan, percikan minyak tu, dia akan jadi macam semua orang macam kita macam apa, tak pernah tengok goreng ayam ke, tak pernah tengok goreng telur ke. Ada satu masakan tu, tuan-tuan dan perempuan, semua orang yang melihat sekarang, diorang ada satu rancangan, saya ingat lagi masa tu saya kerja kat Jepun, saya tengok rancangan tu masa balik daripada kerja, tengah penat-penat buka je TV Jepun. Ada satu rancangan, dia goreng telur, dia campak telur dalam minyak panas. Kita biasalah tengok goreng telur kan, diorang macam wah, saya macam apa hal nak wah sangat, bunyi telur tu lain, dia kata. Kita pernah tak dengar perbezaan bunyi telur orang goreng? Masa goreng tu bunyi dia macam mana? Jepun punya tahap sampai tahap tu. Dia punya tahap penghayatan makanan is not about taste sahaja. Dia mestilah pasal look.
Contoh, anda nampak tak makanan-makanan Jepun kan cantik-cantik dihias. Dia suka hias-hias. Dan kalau anda tengok, banyak kedai-kedai makanan, banyak kedai-kedai makan dekat Jepun, dia akan ada dia punya display set yang dibuat dengan plastik. Yang sangat cantik. Macam sebiji makanan betul. Itu Japan punya style. Itu wabi-sabi dalam cerita itu. Nanti kita explain lebih. Alright. Kita pergi dekat rumah, okay? Kita pergi kat rumah. Yang tadi makanan, kita tengok kat rumah pula. Contoh wabi-sabi rumah. Okay, wabi-sabi rumah ni macam mana? Wabi-sabi rumah ni, kalau anda tengok, anda pernah tak ada satu perabot dekat rumah, tahu-tahu masak je saya tak sempat nak dengar. Tahu tak apa. Menghayati sepenuh jiwa aktiviti. Okay, no. Mungkin itu maksud je, tapi bukan itu maksud dia. Kita kena dengar cerita ni sampai habis, then you akan faham, ni wabi-sabi rupanya. Sebab wabi-sabi tidak ada perkataan yang boleh explain this ancient Japanese punya lifestyle method. Lifestyle method ni adalah satu budaya ataupun satu filosofi yang dibawa oleh Jepun berkurun-kurun lamanya. Okay, now rupa sumber natural penghayatan. Wah, arigatou gozaimasu. Faham bagus lah. Alright. Kita tengok rumah, okay? Kita tengok contoh rumah. Siapa rumah dia, especially kalau dekat kampung ke kan, ada tak rumah yang ada kabinet ataupun almari kan, almari lama yang tombol dia dah rosak. Tombol, kalau ada tombol bulat tu, ada tombol dah tercabut, ada tombol yang rosak ke kan, tapi tak di repair dekat rumah. Ada tak? Kalau bukan rumah anda, maybe dekat kampung anda ataupun dekat mana-mana yang anda pernah nampak, tombol itu kabinet itu, almari itu tidak sempurna. Dia ada kecacatan. Kalau kita tengok ni cacat lah, macam tak sempurna lah. Tombol tak ada tu kira rosak lah kan? Betul? Now, macam mana wabi-sabi rumah ini take place dalam cerita tadi? Bila dalam wabi-sabi, dia tidak akan memandang ketidaksempurnaan. Dia tidak akan memandang benda yang tidak sempurna. Dia akan cuba mencari meaning yang best untuk jadikan benda itu jadi sangat best. Contoh, almari tadi rosak. Bila almari tadi rosak, katalah tombol tu hilang, dia akan berfikir, tombol ini dulu diambil oleh anak aku. Anak aku tu sekarang dah besar dah pun, dah jadi orang hebat dah pun, dah pandai cakap Jepun dah pun anak aku tu. Mak ni dia pandang ke arah benda tu. Kalau kita tengok dengan mata memandang benda negatif, kita akan rasa benda tu, alamak, almari rosak. Alamak, sakitnya mata, tombol tak ada. Alamak, macam tak sempurna lah almari ni. Tapi bila kita embrace ketidaksempurnaan itu, kita meraihkan ketidaksempurnaan itu, barang tu automatic value dia akan jadi lagi sangat tinggi. Lagi gatai tangan nak repair. Kan? Wabi-sabi is all about nature. Dia faham semua barang ada timeline dia. Semua barang akan rosak. Kita sendiri akan tua. Ada barang akan lama jadinya. That's why wabi-sabi sangat menekankan, konsep wabi-sabi sangat menekankan melihat kesempurnaan kepada barang yang tidak sempurna. Contoh makanan tadi. Katalah makanan tu tak sedap. Contoh makanan tu tak sedap. Makan-makan, tak sedap sangat. Aku pernah makan sushi yang sama dekat tempat lain yang lagi sedap. Dia takkan fikir macam tu. Dia akan cakap, macam kalau orang kita, lama tak payah makan kedai ni tak sedap sangat. Benda yang sama sedap kat kedai sana. Kan? Itu orang kita lah. Tapi kalau konsep wabi-sabi ini adalah, bila makan je tak sedap, dia tidak akan fikir makan saja. Dia tak akan fikir rasa saja. Dia akan fikir, tadi sebelum makan cantik betul tekstur dia. Masa masak tu bunyi dia. Bila makan pula, walaupun rasa dia tak sedap, tapi macam lebih chewable lah, macam kunyah dia macam lain macam sikit banding lain, walaupun rasa dia tak sedap macam yang sebelum yang lain yang kita pernah makan. Dia mencari benda yang apa side positif yang kita boleh dapat daripada benda ni. Boleh? Macam ada satu hadis yang cakap pasal kecantikan, kebaikan dalam setiap keburukan yang kita nampak. Tepat. Itu yang saya nak bagi tahu. Sebenarnya perkara yang sama, filosofi yang sama dalam Islam sudah ada. Sangat cantik dipatternkan dan diajar dalam hadis dan Al-Quran. Cuma malam ni saya nak
ambil konsep yang dah beratus tahun daripada Jepun wabi-sabi ini, you relate, sebenarnya dia sangat Islam, dia sangat falsafah Islam, dia sangat best. Agak-agak emas macam Jihan makan kat Osaka tu sedap ke Teringin lah nak try emas saya tak tengok yang Jihan pergi tu. Mungkin sedap. Okay, now kita pergi lagi satu contoh Utsukushi. Tahu Utsukushi tak? Siapa tahu maksud? Ada dah orang komen tadi sebenarnya. Saya nak test bahasa Jepun sikit. Siapa tahu maksud Utsukushi? Utsukushi desu ne. Tahu tak apa maksud Utsukushi? Boleh komen? Siapa yang tahu maksud Utsukushi? Utsukushi. Adakah ada orang yang cantik? Okay, good, very good. Utsukushi. Lagi ada tak orang ada pendapat lain? Kirei. So, desu ne. Utsukushi wa kirei desu ne. Boleh kurang. Tapi sayangnya kebanyakan mereka tak kenal Islam. Itu tanggungjawab kita, Afnan Sang, untuk mengenalkan perkara itu. Islam tidak akan sampai juga ke tanah Melayu, ke tanah Malaysia, sekiranya tidak ada orang yang buat kerja-kerja itu. That's why sekarang ni ada banyak NGO dekat Japan yang tengah berusaha buat benda-benda macam ni lah. Cantik. Oh, so. Good. Okay. Macam ni. Utsukushi sebenarnya, ini dalam fahaman biasa bahasa Jepun ataupun dalam bahasa perbualan, Utsukushi adalah cantik. Betul. Yang tu sangat betul. Cuma sebenarnya Utsukushi ni kalau ikut pengertian sebenar dalam culture bahasa Jepun, macam ni dia ada dua. Pengertian bahasa dengan pengertian culture. Dari sudut bahasanya, kalau kita translate memang maksud dia cantik. Dia maksud dia cantik. Utsukushi cantik. Tapi dalam pengertian culture-nya, budayanya, Utsukushi itu adalah sesuatu perasaan yang hadir kepada satu feel yang hadir kepada mata, telinga dan hati ketika kita memandang benda itu. Contohlah kita tengok bunga. Utsukushi na, cantik bunga. Mata nampak bunga. Ada juga orang dengar muzik. Utsukushi na, macam sedap kat telinga. Feel itu sampai kat telinga. Ataupun ada something yang sangat rasa best dekat hati kita. Itu pun Utsukushi juga dari sudut culture dia. Alright? So, Utsukushi ni, contoh almari tadi, walaupun tombolnya tidak ada, walaupun dia dah sangat buruk, tapi di mata orang yang wabi-sabi ni, dia masih Utsukushi. Boleh faham tak? Dia almari buruk dah kalau orang biasa tengok. Kalau orang yang tidak memahami konsep wabi-sabi, tak embrace, tidak meraihkan ketidaksempurnaan, kita akan tengok, buruk dah kabinet ni, buruk dah almari ni, tombol dah tak ada. Apa owner tak tukar-tukar ni tombol ni, kan? Tapi kalau orang yang embrace wabi-sabi, melihat ketidaksempurnaan itu sebagai satu benda yang sangat sempurna, dia akan kata, wah, banyak sejarah almari ni. Tombol pun dah tercabut. Mesti pengguna dulu dia ada anak kecil yang sekarang mesti dah besar. Mesti dah jadi seorang yang berjaya dah, yang main tombol ni. Sebab kurang-kurang tombol ni dah tercabut, maybe dah 20 tahun dah ni. Macam tu. Contoh. So itu Utsukushi. Utsukushi adalah memandang sesuatu perasaan yang hadir pada mata, telinga dan hati ketika kita kan, hati rasa. Kan itu dia punya tahap pengertian dari sudut culture. Sebab tu saya bagi tahu, kalau anda belajar bahasa, sebenarnya you need to know the culture itself juga, supaya anda betul-betul faham. Contoh Malaysia, dalam bahasa Melayu, kita ada kedamaian, kemakmuran. Malaysia ku bahagia. Ada ayat tu kan. Kedamaian is not about mata kita tengok keadaan yang sangat damai sahaja. Ada juga dalam keadaan yang sangat hiruk pikuk bandar, kita tutup mata, we can feel bunyi-bunyi burung. Benda tu daripada telinga pun kita akan rasa kedamaian. Ataupun mata dan telinga kita tengah bunyi bising, mata kita melihat benda yang sangat serabut, tapi di hati orang tu sangat damai, menjadikan dia sangat tenang walaupun apa saja yang berlaku sekeliling dia. Itu adalah Islam ajar. Tenang. Orang tenang mesti menang. Macam tu. Kita tidak affected dengan apa yang berlaku kat sekeliling kita. Itu adalah kasyaf
tinggi. Dalam Jepun dia orang panggil tu wabi-sabi. Melihat benda yang meraihkan ketidaksempurnaan. Bising dalam keadaan yang serabut depan mata, matanya nampak serabut, telinganya nampak serabut, tapi hati dia tetap dapat mengambil benda-benda yang baik. Bak kata orang-orang motivasi kan, dia kata kalau kita mempunyai mata lebah, hatta kita berada di satu tempat yang tempat pelupusan najis sekalipun, yang penuh dengan najis sekalipun, kalau kita ni mata lebah, kita akan tetap menjumpai bunga di tengah-tengah kumpulan najis yang banyak. Tapi kalau kita mata lalat, walaupun di tengah padang bunga yang sangat cantik, ketika Hanami kan dekat Jepun yang sangat cantik, bunga penuh tulip atas lantai ni, penuh, tapi kita tetap akan memandang, mencari najis bila kita mata lalat. So wabi-sabi is all about menjadi mata lebah. Tapi ini perlu training. Ini perlu training. Konbawa Faizal. Memang orang Ibu tak banyak tombol sebab pintu semua tarik-tarik je. Dia yang tarik-tarik tu lah tercabut. Bashir-san, konbawa. Okay, thank you so much untuk orang-orang yang baru join kita. Thank you so much. Ini adalah satu filosofi wabi-sabi. Kalau anda dah terlepas tadi, dah banyak dah contoh-contoh saya bagi sebenarnya, sebab kita start pukul 9, sekarang dekat 9.30. Dah setengah jam kita explain what is wabi-sabi. Now, saya nak bagi lagi contoh-contoh wabi-sabi yang sama-sama kita boleh tengok, kita boleh ingat balik keadaan dekat Jepun. Alright? Jom. Now, contoh lagi yang utsukushi. Orang Jepun ni dia suka perabot-perabot. Kalau anda tengok perabot-perabot handmade. Apa maksud sini handmade? Ataupun perabot-perabot yang natural, yang tidak ada terlampau banyak tambahan-tambahan barang-barang teknologi ataupun barang-barang yang melibatkan chemical. Macam ni, negara Jepun adalah negara yang sangat maju. Kita semua tahu, dia sangat maju. Dari sudut teknologinya, dari sudut ekonominya, dari sudut transportationnya, dia sangat maju. Super maju sebenarnya. Cuma contoh macam Kyoto, I miss Kyoto. So, Koizumi-san, macam Kyoto, dia sangat maju. Tapi, dia masih mengekalkan perkara-perkara ataupun rumah ataupun bangunan atau perabot-perabot dia masih lagi meninggalkan kesan-kesan natural ataupun kesan-kesan handmade kita panggil. Contoh dia macam ni lah. Dekat dunia sekarang ni, semua orang pakai kapet, semua orang pakai lantai, dan saya yakin dan percaya rumah-rumah anda semua, kalau rumah-rumah yang sedikit baru, maksudnya bukan rumah yang dulu-dulu orang buat pakai kayu kan, zaman orang dah buat pakai batu, dia mesti pakai tiles rumah tu, betul tak? Berapa ramai rumah dia pakai tiles? Ataupun kita tiles dulu. Kita tiles dulu kan? So ramai orang dah start pakai tiles dekat rumah. Tapi dekat Jepun sampai hari ni, tuan-tuan dan puan-puan, sampai hari ni minasang, mereka masih lagi suka bilik yang ada tatami. Kalau tak percaya, anda cuba pergi. Bilik yang ada tatami itulah mahal. Memang diorang sangat suka tatami. Dan tatami adalah material yang memang tidak diwarnakan langsung. Tatami. Even kalau anda ada tatami dekat rumah, macam sensei dulu, rumah sensei ada tatami. Kalau musim panas tu, natsu no toki, musim panas, memang bilik bau tatami. Bau dia punya macam bau rumput tu, bau tatami. Tapi itulah perkara yang Jepun sangat embrace. Dia sangat suka benda-benda yang tentang natural ni. Itu wabi-sabi tentang barang dekat Jepun. Tatami nan desu ka? Tatami desu ne. Tatami nan desu ka ne? Payah nak explain tu. Dia macam lantai, tapi dia adalah satu lapisan atas sekali dekat atas lantai. Macam ni lah. Kena Google lah tatami. You Google tatami, terus tekan dekat Google Image, akan keluar banyak bentuk tatami. Tatami ni tempat duduk, macam kapet lah. Tapi dia bukan kapet. Dia dibuat daripada benda yang natural. Saya pun tak tahu dia dibuat daripada apa, tapi dia tatami. Okay, bau rumput. So, bau rumput. Okay, now tatami. Contoh lagi. Rumah-rumah Jepun, kalau anda perasan, Sensei dulu duduk rumah dekat Jepun, adalah rumah, Sensei pernah banyak kali pindah lah dekat Jepun. Zaman belajar, zaman kerja pula ada beberapa tempat yang Sensei pindah rumah. Alright.
Rumah yang saya duduk dulu, dia memang rumah kayu. Dan memang rumah kayu itu rumah yang tidak cat. Boleh faham tak? Rumah yang cat. Kalau anda pergi ke Jepun, dia mana ada rumah warna pink, rumah warna kuning, rumah warna rumah warna pelik-pelik. Tak ada. Dia tak ada dekat Jepun. Dia orang ni kalau boleh putih, macam gitu je. Ataupun memang rumah kayu, warna kayu tu. Dia just macam shelek-shelek sikit untuk pastikan kualiti kayu tak rosak lah kalau kena hujan ke apa kan. Tapi dia masih lagi kayu. Dia masih lagi natural punya warna. Itu Jepun punya style. Dia orang tak suka. Kalau rumah dia orang kayu, memang kayu. Tak ada cat-catnya dah. Memang bagi Sensei suka sangat benda tu. Sensei suka sangat dia punya nature. Itu habis-habis rupanya. Sensei tak tahu pun masa Sensei mesti belajar kat sana. Tapi bila kita learn tentang culture dia, sebenarnya kenapa Sensei belajar tentang benda-benda macam ni? Sensei nak tahu macam mana company Jepun boleh tahan sampai 100 tahun. Macam mana orang-orang dia boleh recover cepat bila kenanya pandemik ataupun apa-apa natural disaster kan. So kita kena tahu apa asas mereka kan. Sensei betul lah Nihonjin ni mereka berpura-pura apa yang mereka cakap tu kadang-kadang nak ambil hati kita je. Betul ke? Tak semua begitu. Tapi macam ni, mereka ada satu fahaman. Ini tak termasuk dalam filosofi hari ni tapi Liana Majid tanya, Liana Sang tanya, saya jawab. Tak semua begitu, tapi kena faham Jepun sangat menjaga hati orang. Dia sangat menjaga hati orang. So kadang-kadang dia tak suka macam mana pun, depan kita dia akan nampak suka. Dia akan nampak kita, dia tak akan tunjuk yang dia tak suka kita. Tapi kalau belakang dia mengumpat tu nak macam mana? Manusia memang macam tu. Kan? Tapi orang kita ni kadang-kadang kalau tak suka terus bagi tahu je. Tapi ada je orang kita yang depan-depan sangat menjaga tata susila. Kita tak nak gaduh dengan orang kan. Tapi kat belakang kat kawan baik kita beritahu lah, Allah aku tak suka. Contohnya begini. Dia layan customer. Customer datang buat hal kan dalam kedai. So dia layan juga walaupun diri dia terseksa, hati dia terseksa, batin dia terseksa kan. Tapi dia layan dengan penuh baik. So customer tu pun settle keluar. Dia balik nanti dia akan cerita kat kawan-kawan dia, tak apa-apalah customer tadi tu ngumpat pula. Padahal tadi bukan main baik daripada customer. Itu Jepun punya style. Banyak macam tu. That's why saya beritahu jujur, customer service Jepun number 1, terbaik. Kalau anda pergi ke mana-mana kedai, irashimasu, dia punya tahap customer service super padu. Cuma apa yang berlaku kat belakang, itu cerita kat belakang lah. Okay, Nihon ni kitai na zehi. Ite kudasai. Silakan pergi Muhammad Syawal. InsyaAllah saya doakan suatu hari Allah mudahkan Muhammad Syawal untuk pergi ke Jepun. InsyaAllah. Niat betul, Allah mudahkan. InsyaAllah. Customer is God in Japan. So customer is God in Japan. So it's nah. Alright. Now, kita pergi next. Kita pergi next. Kalau anda perasan, kalau anda pernah pergi ke macam contoh istana dekat Jepun, istana lama dekat Jepun. Banyaknya dah jadi museum lah yang kita pergi melawat. Dekat Tokyo banyak, kat Kyoto lagi banyak. Dekat semua tempat sebenarnya. Macam otek, macam Jinja, Otera dia orang. Tempat-tempat tempat dia orang semayang. Kalau anda tengok tempat-tempat macam tu, macam masjid kan, warna-warni juga. Cantik kita color ini Masjid Putrajaya, Masjid Biru Shah Alam, Masjid Pink Putrajaya. Kita ada banyak warna-warna yang menenangkan yang kita color. Tapi kalau dekat Jepun, mereka lagi suka kalau buat benda tu daripada batu, memang warna batu lah. Kalau pergi kat Otera tu, Jinja ni ataupun tempat-tempat kita panggil apa kan dalam bahasa Melayu, ya Allah saya tak boleh nak translate. Tempat-tempat ibadat diorang ni ataupun istana-istana lama diorang, ada banyak hiasan yang dibuat menggunakan batu. Diukir-ukir jadi macam pasu depan lah, jadi macam kubah. Kalau anda pergi Kyoto ke apa, kalau ada gambar istana diorang yang tepi-tepi tasik diorang mesti ada hiasan yang dibuat menggunakan batu dan colornya memang batu, dan dia orang biar je benda tu dalam bentuk batu. Okay? So habis-habis Ikigai awesome. Saya pun sangat suka Ikigai. Kalau boleh saya macam nak share kat semua orang Malaysia apa Ikigai supaya kita tak stres hidup. Ramai orang hari ni stres hidup. Now, paling saya explain sikit. Kenapa wabi-sabi ni menyebabkan kita boleh happy, kita boleh bahagia. Dan konsep yang sama sebenarnya Nabi Muhammad SAW dah ajar dah semua orang.
Cuma kadang-kadang mungkin asbab kefahaman satu benda Allah alirkan ikut cara lain. Mungkin ada orang kenal wabi-sabi dulu, then baru faham konsep ini dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada orang terus kenal Islam macam tu kan. So dia ada banyak cara, ada banyak asbab. Sesi hari ni insya-Allah sesi nak jadi asbab untuk kita semua kenal root kita yang sebenar, insya-Allah dengan izin Allah. Okay, now contoh lagi. Jepun suka perkara-perkara yang kalau boleh dia tua bersama dengan benda tu. That's why kalau dia buat macam hiasan, dia biar je hiasan ataupun rumah dia tak cat tak apa, dia biarkan rumah itu tua bersama dengan dia. Kita tengok rumah orang tua, nampak rumah orang tua. Sebab rumah itu dah lama dengan dia. Dia membesar sama-sama. Tu Jepun suka Alright. Dari banyak lagi lah. Ini sesi bawa cerita pasal makanan, sesi bawa cerita pasal perabot rumah, sesi bawa cerita pasal apa tadi? Pemandangan semua kan. Itu semua wabi-sabi dia. Tapi ada juga wabi-sabi pasal diri sendiri ataupun wabi-sabi kecantikan. Kecantikan ni sebab tu orang Jepun, anda jarang nampak orang Jepun ni berusaha gila untuk mengubah diri diorang. Tapi kalau make up tu kasih cantik tu memang ada. Tapi diorang tak adalah sampai pergi ubah muka, buat botok macam orang Korea kan. Orang Korea gila-gila lah. Plastik surgery bagai kan. Tapi orang Jepun tak. Orang Jepun dia akan cuba cantik dengan diri dia dengan cara yang betul. Dia bersihkan diri, dia exercise, dia pakai makeup macam tu lah. Dia tak ada sampai cucuk-cucuk semua tu. Macam Fushimi Inari Shrine. Betul. So yes, I love Kyoto. That is spiritual vibe and peaceful place. People are nice. So that's Koizumi-san. So yes. Hai. Okay, kita pergi terus Macam pakaian dengan barang contoh, anda ada tak baju-baju lama ataupun beg lama? Ada tak? Siapa yang ada baju lama atau beg lama? Boleh tak komen dekat bawah? Ada. Kalau siapa ada, tulis ada. Sambil-sambil tu kan, kita nak communicate lah, two way. Sambil-sambil tu 26 people ni je rekening. No hito tachi lah. Kalau anda rasa perkongsian wabi-sabi ni best atau bermanfaat, boleh tekan butang share supaya lebih ramai kawan-kawan kita dapat manfaat daripada perkongsian kita malam ni. Alright? Boleh dapat ni. Kalau siapa yang dapat point apa yang saya share, please tulis dekat komen supaya ramai orang dapat belajar. Masuk lambat. Takkan saya nak ulang balik dekat atas kan? Okay? Now, siapa yang ada baju lama ataupun beg lama yang dah rosak sikit, yang dah season sikit, yang masih simpan. Sensi orang macam tu lah. Sensi susah nak buang barang lah kan? Walaupun tak pernah bagus. Suka dengan barang-barang rosak ni sebenarnya. Kalau dalam wabi-sabi, dia tidak memandang barang itu barang buruk atau barang tu barang lama. Okay? Biasanya ada orang yang tak boleh tengok barang buruk ataupun tak nak tengok barang lama, rasa nak buang. Tapi kalau orang yang wabi-sabi ni, wabi-sabi yang kuat filosofi wabi-sabi dalam diri ni, dia tengok beg buruk ataupun baju buruk, apa yang bermain di fikiran dia adalah, oh, what do these clothes say about who you have become? Contoh dia ambil baju dia masa sekolah, dia pun angkat. Ni lah baju sekolah yang aku pergi aktiviti kawat dulu kat sekolah. Mungkin sebab baju ni dulu aku join kawat tu menyebabkan aku jadi orang berdisiplin, suara aku jadi kuat, aku jadi ramai kawan dan aku faham cerita-cerita tentang ketenteraan. Contoh, dia tengok baju, ni lah baju dulu aku join program. Ni lah baju running marathon dulu aku lari dengan kawan-kawan aku. Sekarang dah gemuk dah aku ni. Dulu aku atlet rupanya. Dia embrace benda-benda macam tu. Boleh faham? Dia macam, what do these things say about who you have become? Tengok barang tu, kita kenang balik. Wah, aku dah jadi tahap ni dah sekarang. Dulu macam ni je. Macam buku lama je. No problem. Harun des. So it's Yo kata tak dengar soalan sesi tadi. Q&Q. Ada. Alright. Thank you. Now, kita terus lagi. Banyak gini. Dah pukul berapa dah ni? Okay. Contoh wabi-sabi dalam kerja pun banyak. Dalam kerja, macam mana anda nak meraihkan? Kalau kita
pandang benda-benda tak best je dalam kerja, maybe kita akan stres. Alamak, tempat kerja aku ni tak best lah, kerja 12 jam lama sangat lah, bos aku mengarut lah, klik aku sini tak punya bonus tak ada, semua negatif. Bila anda negatif, you don't have that wabi-sabi punya filosofi dalam diri. Itu adalah sebenarnya antara faktor you tak bahagia, you tak happy lah. So basic dia, wabi-sabi tu apa? Wabi-sabi is all about meraihkan ketidaksempurnaan. Boleh tolong tulis tak? Wabi-sabi equal to meraihkan ketidaksempurnaan ataupun embrace the imperfection macam tu. Saya masih ada baju sekolah tunjuk sukan dah 10 tahun. Sergei Finanjik. You see, itu meraihkan ketidaksempurnaan. Dia bukan kekurangan. Saya tak suka cakap meraihkan kekurangan, sebab kalau kita cakap pasal meraihkan kekurangan, kita akan fokus pada apa yang kurang. Tapi kalau kita cakap meraihkan ketidaksempurnaan, kita akan fokus pada apa yang sempurna. The last word sangat memain peranan penting dalam apa jua perkara yang kita buat. Contoh, saya bagi contoh. Semua dengar Sensei. Yosh. Okey. Contoh dia. Kalau Sensei kata, kalau depan mata kita ada banyak gajah yang berwarna-warni. Okay? Banyak gajah yang berwarna-warni. Lepas tu Sensei cakap, okay, semua orang jangan cari gajah warna pink. Apa yang kita buat? Kita akan cari gajah warna pink. Mata kita automatik mencari pink. Padahal kita kata jangan cari gajah warna pink. Sebab otak kita memang dah diprogram untuk mengikut perkataan terakhir yang kita dengar. Sebab tu kalau kita kata wabi-sabi adalah meraihkan ketidaksempurnaan, anda akan fokus kepada sempurna. Anda akan mencari benda-benda yang sempurna. Tapi kalau you translate wabi-sabi menjadi meraihkan kekurangan, benda maksud dia lebih kurang sama kan. Tapi anda akan fokus, kalau meraihkan kekurangan, anda akan fokus pada benda-benda yang kurang, which is very bad. Very bad. So kalau boleh hari ni, mula pada hari ni, tukar ayat-ayat supaya ayat yang kita keluar pada mulut kita bukan ayat-ayat negatif. Contoh kalau ada masalah, jangan cakap ada masalah. Kalau macam muka kan. Kau apa hal ni? Aku ada masalah lah. Jangan cakap masalah. The moment you cakap masalah lain akan datang lagi. Itu dia ada law, dia panggil law of attraction, kan? Kalau ikut Islam, Allah tu dia kata, aku akan mengikut sangkaan hamba-Ku. Kalau kau kata masalah lagi lah banyak, aku bagi. Macam tu lah, lebih kurang. Maksud dia, sesi muka ustaz. Kan? So, ketidaksempurnaan ini, kita kena fokus pada words-words yang bagus supaya yang masuk dalam kepala otak kita, yang install dalam kepala kita adalah perkara-perkara yang bagus. Alright? Now, budaya dan falsafah di Jepun ini sebenarnya digunakan setiap hari. Kalau dalam bahasa lainnya, wabi-sabi ni, wabi-sabi ni, dia betul meraihkan ketidaksempurnaan, atau dalam bahasa lainnya adalah, tolong tulis boleh ni boleh. Wabi-sabi is all about mencari kecantikan dalam ketidaksempurnaan. Dia mencari kecantikan dalam ketidaksempurnaan. Kalau English ni dia cakap macam mencari kesempurnaan dalam ketidaksempurnaan. Macam mana tu? Mencari benda yang sempurna dalam benda yang tidak sempurna. Mencari kecantikan di dalam benda yang tidak sempurna. Itu wabi-sabi punya konsep, punya falsafah. Alright? Now, sebab tu kalau hiasan dia kan, dah batu, dia tak nak cat warna batu, dia walaupun benda tu bagi orang, alah kenapa tak cat, kenapa tak cantik, cantik apa, warna batu very natural. Dia tengok benda-benda macam tu, mencari kecantikan dalam benda yang tidak sempurna. Tatami dia ada, even ada bau, ada warna, tapi itulah natural, itulah very authentic kan. Finding beauty in imperfection. Yes. Sangat bagus. Hadira Fatin, sangat bagus, mencari kecantikan dalam ketidaksempurnaan. Okay, now kalau anda tengok dekat kuil-kuil dia semua kan, dia banyak pakai buluh. Sampai hari ni, kalau anda pergi ke kuil-kuil Jepun ni, tempat dia orang ambil air semayang. Sebagai apa kan, masuk kuil tu, dia ada satu tempat yang dia orang akan ambil untuk kumur-kumur, basuh tangan kan. Kalau kita macam ambil air semayang lah, macam ambil air semayang, dia masih lagi pakai brush-brush yang dibuat daripada buluh, ataupun dia akan pakai
Brush pula. Apa? Gayung-gayung yang dibuat daripada besi betul. Besi yang kemek-kemek, metal yang nampak very kemik ditelan zaman punya. Dia tak ada plastik. No, dia tak pakai. Dia takkan pakai plastik-plastik. Dia takkan pakai poli punya barang ni. Poli ni maksudnya macam something yang relate to chemical lah. Dia tak pakai. Dia pakai sangat benda-benda natural. Besi adalah natural things. Okay? Sensei kata wasabi berasal asal perkataan apa? Oh, itu Sensei tak boleh nak explain. Sensei pun tak tahu. Bukan tak tahu sebenarnya. Wabi dan sabi adalah dua perkataan yang berbeza. Datang daripada dua benda yang berbeza. Tapi dia ada banyak sangat fahaman. Dia terlampau banyak pendapat sampai menyebabkan nobody can explain well wabi-sabi tu. Even Japanese tak tahu. Orang Jepun ni, Honjin sendiri, tak boleh cakap wabi-sabi. Itu datang daripada mana? Dia cuma adalah satu konsep falsafah yang dah lama wujud, yang memang ada dalam diri ramai orang Jepun sampai hari ni. Dan mereka masih praktis benda tu every single day. Wabi-sabi. Ada orang kata, okay, ini apa based on Sensei baca dan Sensei dapat lah daripada kawan-kawan. Wabi ni dia macam seolah-olah, kalau ikutkan pendapat asal dia, wabi ni datangnya daripada perkataan keseorangan. Macam sabishi punya wabi. Wabi ni macam sabishi punya keadaan. Tapi dia dalam keadaan dia sendiri, dia tidak ada apa-apa, tapi dia masih bahagia. Dia masih lagi happy. Sabi pun sama. Sabi ni seolah-olah macam pinggan yang sudah retak, atau pinggan yang dah retak, benda-benda yang dah buruk, tapi dia masih lagi boleh digunakan. Dia masih cantik bagi mereka. Pinggan-pinggan retak buruk ni masih utsukushi bagi mereka. Sebabkan bila mereka tengok, mereka ingat kepada apa sejarah benda ni dah pernah buat sampai kita grow sampai hari ni. Macam itulah. Alright, saya cadangkan untuk baca buku dia. Mungkin ada detail lagi. Betul, boleh baca buku wabi-sabi. Ada banyak buku tentang wabi-sabi. Cuma yang kelakar dia, every version, sebab wabi-sabi ni ditulis oleh ramai orang, every version bercerita benda yang sedikit berbeza. So that's why hari ni, apa yang saya cerita dekat live hari ni is my own opinion about what I have read and what I have learned about wabi-sabi. Okay? Wabi-sabi ni termasuk individu yang stay di bandar-bandar ke? Yes, termasuk. Termasuk. Okay? Okay. So, apa yang kita boleh belajar daripada keadaan ni sebenarnya? Sekarang kita dah dekat pukul 10 dah kita. Dah 9.50 dah. Alright, dah 50 minit dah pun yang saya bercakap. Baik. Macam ni. Apa yang kita boleh belajar daripada wabi-sabi, filosofi wabi-sabi ini untuk kita gunakan dalam keadaan harian? Sensei rumuskan dalam 4 perkara. Boleh? 4 perkara. Baik. Cuma sebelum tu, Sensei nak ingatkan, dalam wabi-sabi ini, dia ada pengajaran-pengajaran dia yang sangat bagus. Yang sebenarnya dalam Islam pun dah banyak ajar. Buku yang dalam bahasa Inggeris ke bahasa Jepun. Dalam bahasa Inggeris ada wabi-sabi. Penulis dia pun bukan orang Jepun lah. Tapi still very good, sebab dia jalankan research before dia tulis wabi-sabi. You pergi ke Popular, pergi ke MPH, ada jual buku wabi-sabi. Sensei pun sebenarnya baca daripada situ juga. Ada yang Sensei baca daripada situ, ada yang Sensei ambil daripada Kyoto punya research, ada Sensei ambil daripada English version yang diorang study dan diorang tengok Japan macam mana, kenapa mereka boleh kekalkan culture sampai hari ni, hidup dengan tatami sampai hari ni. Kenapa orang macam orang Malaysia kan, kita dulu rumah kita rumah yang tinggi-tinggi, contoh kita rumah tinggi-tinggi dulu kan, maybe sebab banjir tak tahulah, rumah kita tinggi-tinggi. Tapi sekarang ni kita suka duduk rendah-rendah. Kita suka macam tu lah. Tu ada orang share wabi-sabi. Itu bagus. Buku ni pun bagus, wabi-sabi ni. Alright. Now, ada 4 perkara penting yang boleh kita belajar daripada wabi-sabi punya falsafah. Boleh tolong Sensei untuk tulis 4 perkara ni? Boleh. 30 orang yang bersama dengan kita ni malam ni, boleh tolong tulis 4 perkara ni. Yang pertama adalah wabi-sabi punya konsep yang kita boleh belajar daripada konsep yang menyebabkan orang Jepun sangat bahagia, sangat happy, sangat tenang jiwanya, adalah konsep sentiasa bersyukur. Syukur je. Kena tsunami, syukur. Nuklear meletup, syukur. Gempa bumi sampai hancur rumah, syukur. Tenang je.
Dia syukur sebab kadang-kadang ada benda yang kita rasa tak bagus untuk kita, tapi sebenarnya benda tu sangat bagus untuk kita. Contoh ada satu kisah. Ini bukan cerita Jepun lah. Ini kisah zaman dulu di tanah Arab. Dulu kat tanah Arab ni ada satu bandar yang semua orang memang akan ada kuda, akan ada ayam, akan ada satu lagi binatang, saya lupa. Ada 3 binatang ni memang wajib ada di setiap rumah. Sebab dia macam satu binatang wajib lah. 3 ekor ni memang wajib ada kat setiap rumah. So ada seorang ni dia tak ada 3 ni. Dia tak ada ayam, dia tak ada kuda, dan dia tak ada apa satu lagi, saya lupa. Ada seekor binatang lagi. So dia tak ada. So dia rasa benda tu macam alamak, kekurangan lah bagi dia. Tak perfect lah kan, kekurangan, tak sempurna lah pada dia. Sebab orang lain semua ada. Tapi pada satu hari datang golongan perompak, penyamun, yang dia kata untuk kita kita nak rompak orang-orang dekat kampung ni, sebab orang kampung-kampung ni kaya. Semua rumah ada 3 ekor binatang yang sangat valuable, sangat mahal, dan kita boleh curi 3 ni. Dan kalau kita pergi ambil 3 ekor binatang ni, kita bukan ambil 3 ni je, kita nak ambil semua barang dalam tu. Sebab kalau rumah dia ada 3 ekor benda ni, bermakna orang tu sangat kaya. So kita boleh ambil barang-barang dalam rumah tu juga. So apa yang terjadi adalah banyak gila rompakan berlaku, semua orang kena rompak kecuali yang tadi yang tak ada binatang tu. Akhirnya dia jadi orang yang paling ada harta kat kampung tu. Apa yang kita boleh belajar daripada cerita ni adalah kadang-kadang kita rasa benda tu tak bagus, tak bagus untuk kita, tapi sebenarnya dia sangat bagus untuk kita. Boleh faham? Itu namanya syukur. Itu habis-habis juga syukur. Yang kedua adalah cerita tentang memaafkan orang lain. Contoh, kita makan makanan tak sedap, bersyukur, dan kita tak marah orang yang masak tak sedap tu. Ataupun kita tengok barang rosak, kita tak marah orang tu. Ataupun ada siapa-siapa yang pernah buat salah dengan anda lah, anda take it positively. Kalau katalah dia pernah sakitkan hati anda, atau dia pernah pinjam duit anda tak bayar-bayar, anda kena ada satu mindset yang mungkin dia tengah susah betul sekarang ni, dia pun tak faham kena bayar, dia mungkin ada hutang berjuta kot, tak pasti ni, sebab tu dia tak boleh nak bayar sekarang ni semua. Kita tak tahu problem, mungkin anak dia betul-betul tengah sakit ke macam mana, kita tak tahu. So kita sangka baik je, dan bila kita sangka baik, kita maafkan kesalahan-kesalahan orang. Sebab tu Nabi pun ajar sebelum tidur setiap malam, bangun pagi, sebelum tidur, pertama kena bersyukur. Everything yang berlaku hari ni kita kena syukur. Yang kedua, sebelum tidur juga maafkan kesalahan semua orang yang pernah buat salah dengan kita. Ataupun kalau kita ada buat salah dengan orang, cepat-cepat pergi minta maaf. Boleh? Boleh dah keluar. Sorry. Okay? Tak ada pula. Okay, yang ketiga adalah, apa yang kita boleh belajar adalah perasaan rendah diri. Dalam Islam kita tawaduk, rendah diri. Rendah diri ni sebab kita tak nak kita bukan nak bermegah dengan barang-barang. Wabi-sabi is all about melihat benda yang tidak sempurna itu sempurna. Sebab kalau contoh kawan-kawan kita dah beli kereta, kawan-kawan kita dah beli rumah, kawan-kawan kita pernah pergi melancong ke Jepun, kita jadi sangat peer pressure. Alamak, aku pun nak ada rumah juga, aku pun nak ada kereta best juga, aku pun nak pergi Jepun juga. Itu namanya tidak rendah diri yang kita panggil. Macam mana dia tak relax lah. Semua benda ada masa dia, semua benda ada time dia. Kalau rezeki kawan kita macam tu, Alhamdulillah, kita happy for them. Untuk kita keep on usaha. Tapi jangan pernah tertekan, jangan pernah stres dengan benda-benda macam tu. Boleh? Haus tu sensei. So haus sikit. Okay, rendah diri. Dan yang keempat, benda paling penting yang sensei rasa kita belajar daripada wabi-sabi, dan kita punya Prophet pun, Nabi Muhammad SAW pun dah banyak share benda ni. Benda ni adalah yang saya belajar daripada program wabi-sabi ini adalah sayang tanpa syarat. Macam mana anda nak sayang semua orang, anda nak sayang semua barang, anda nak sayang semua pokok, anda nak sayang semua anything, everything yang ada keliling kita tanpa sebarang syarat. Ada setengah orang, kau baik dengan aku baik dengan kau. Kau buat jahat dengan aku buat jahat dengan kau. Itu tak boleh. Itu bersyarat namanya. Baik bersyarat. Kalau kita nak hidup tenang, kita nak hidup bahagia, kita nak jadi orang yang betul-betul berjaya,
Kita kena jadi orang yang sayang tanpa syarat. You need to learn how to sayang semua benda, semua orang, semua barang, semua binatang, semua tumbuhan tanpa syarat. Contoh, tengah-tengah bawa kereta, kucing melintas ataupun anjing melintas. Tak boleh maki anjing tu. You kena sayang. Tak perlu pun dia tunggu tepi jalan dengan elok baru kita macam, oh bagus kau tunggu tepi jalan tak lintas masa aku bawa kereta. Untuk sayang dia, tak perlu. Walaupun dia lintas macam tu, kita perlu sayang tanpa syarat. Kalau anda boleh praktis benda ni, 4 perkara yang saya share last ni, bersyukur, maafkan orang lain, sentiasa maafkan orang lain ataupun meminta maaf kalau kita buat salah, sentiasa rendah diri, don't compare yourself dengan orang lain. Kejayaan orang lain adalah kejayaan dia. Kita kena work untuk diri kita hard, bukan compare dengan kejayaan orang lain, sebab semua benda ada waktu dia. Alright. Yang ketiga adalah sayang tanpa syarat. Okay. Itu konsep wabi-sabi yang saya ambil daripada Jepun, yang sebenarnya sudah banyak ditulis dalam Al-Quran dan hadis juga. Cuma itulah, rasa bersalah juga kita banyak kaji yang Japan kan daripada yang ni kan. Tapi no problem, mungkin ini asbab untuk kita lebih kenal Islam. Macam-macam Allah nak sampaikan hidayah tu kan, kita tak tahu. Alright. Now, yang penting malam ni saya nak pesan kepada semua orang, jangan sedih dengan masa lampau, sebab wabi-sabi punya konsep takkan bersedih langsung dengan masa lampau. Kalau barang tu rosak lah. Kalau kawan kita berjaya, kita tak berjaya lagi pun lantak lah. Jangan sedih dengan masa lepas. Okay, jangan sedih dengan masa lepas. Dan yang kedua, jangan takut dengan masa depan. Wabi-sabi is all about meraihkan ketidaksempurnaan, mencari kecantikan dalam ketidaksempurnaan itu. So, jangan takut dengan masa depan. Keep on buat apa yang terbaik hari ni. Okay? Macam pernah dengar je cerita ni. Cerita mana tu? Memang cerita-cerita ni bukan cerita yang sensi penulis asal bukan. Ini memang semua cerita yang memang kita pernah dengar kat luar. Okay? Alright. Sampai di situ saja saya rasa perkongsian malam ni. Ada apa-apa soalan sebelum kita habis? Maybe saya boleh jawab 2-3 soalan dulu. Alright. Ada orang post cerita. Perempuan datang dan perempuan Yang penting pengajaran ni sama kan. Pengajaran ni adalah kadang-kadang kita rasa benda tu tak bagus untuk kita, tapi sebenarnya benda tu bagus untuk kita. Lepas tu kadang-kadang kalau kita kena apa-apa, kita diuji ataupun kita sakit kan, kita rasa benda tu tak bagus untuk kita. Tapi believe me, kalau anda bersyukur, kalau anda maafkan, kalau anda buat semua, you habis-habiskan semua benda, kalau ikut amal life kita malam ni, sebenarnya anda akan perasan yang benda tu sebenarnya baik untuk kita. Right? Mata lebah mencari benda-benda yang sempurna, cantik dalam benda yang tidak cantik dan tidak sempurna itu. Itu skill yang sangat best, supaya kita boleh hidup best, kita boleh hidup bahagia. Okay? Kenapa Sensi buat cakap Jepun juga sebenarnya? Antaranya adalah Sensi faham, untuk kita jadi orang yang lebih hebat, lebih matang, lebih berjaya, lebih bahagia, we need to level up ourselves. Kita kena sentiasa improve diri kita. Antara benda yang sangat ramai orang bagi tahu, bagi suggestion adalah sebenarnya dalam umur kita 20-an paling best adalah kita belajar bahasa ketiga. Sensi sekarang dah 30-an lah. So untuk belajar bahasa ketiga ni sebenarnya bukan benda yang mudah untuk dibuat, tapi benda itu sangat bagus untuk self development, untuk kita punya perubahan kendiri, untuk kita dapat mindset yang bagus, untuk kita faham perbezaan budaya dan culture. Kalau anda hanya faham duduk dalam satu budaya, anda tak boleh embrace that budaya. Sensi belajar bahasa Jepun, lebih Sensi sayang Malaysia sebenarnya. Lebih Sensi sayang akar umbi negara kita. Sebab rupanya bagus, sangat bagus. Saya tak cerita habis-habis Malaysia lagi tau, sebab ni page cakap Jepun. Tapi kalau anda boleh belajar, sangat bagus. Adakah konsep habis-habis ini kena lebih sayang alam semula jadi? Yes, memang kena sayang semua. Kena sayang alam semula jadi, betul. Konsep habis-habis, you need to sayang nature. Walaupun nature katalah tak perfect, macam mana kita nak rasa benda tu perfect? Dah bantu benda tu jadi perfect lah. Kata-kata bukan untuk kali, tapi untuk ditempuhi. Wah, ini mempaparkan motivasi ni. Adakah konsep wabi-sabi? Lepas ni, cuba combine wabi-sabi dengan teknik kemas. Dengan teknik kemas,
KonMari. Oh, yang ni Sensei tak tahu sangat. Nanti Sensei study insya-Allah. Sensei share apa yang Sensei tahu je sebab Sensei rasa apa yang Sensei tahu dan apa yang Sensei dah praktis. Sensei tak share benda yang Sensei tak buat. Sensei insya-Allah kalau apa ilmu yang Sensei dapat daripada cikgu-cikgu Sensei, bukanlah cikgu Pak. Sensei pandai sangat. Malam ni bukan Sensei nak ngajar. Sensei bukan nak mengajar anda. Sensei share apa yang Sensei dapat dan insya-Allah Sensei praktis juga benda tu. So I want to share dengan you guys. Sebab Sensei pernah buat benda ni. Lepas tu ada orang cakap dengan Sensei, kau ni kan gila lah ikigai dengan wabi sabi kau. Dia kata Sensei macam ikigai pernah dengar, wabi sabi tu apa benda pula? Dia macam tu. Saya kata, Riz, kau sebenarnya kau banyak praktis wabi sabi. Kau try baca sikit. Sebab Sensei ada kawan dengan orang yang sangat gila dengan sejarah punya artikel ataupun belajar tentang filosofi. Kan? Sebab Sensei background engineering, Sensei tak ramai kawan-kawan yang macam tu. So ada 3 orang yang macam tu menyebabkan Sensei terbuka untuk membaca benda-benda macam ni lah. Alright? Okay. Kemas barang. Ingat barang kemas. Ini Marie Kondo. Marie Kondo ni pun Sensei study pasal dia. Itu mungkin live next lah kot. Bila-bila kita ada masa lagi session bersama Haris Sensei, Sensei akan cuba share. Marie Kondo pun sama. Contoh antara benda kita share sikit lah malam ni sebelum kita habis. Sebelum dia buang barang ataupun baju-baju kan dia selalu kemas rumah kan. Kan baju kita banyak kita tak buang kan. Sebelum kita buang baju, kita pegang baju tu, kita sayang, thank you so much baju sebab kau dah banyak bantu aku, tapi sekarang ni aku dah perlu move on sebab aku perlu baju-baju baru untuk pakai. Kalau aku simpan kau pun maybe 5-6 tahun lagi pun aku tak pakai. So aku rasa kau lebih layak pergi pada tuan baru. Minta maaf baju, thank you so much sampai hari ni. Dia lepaskan baju tu. Macam tu cara dia lepas. Sebab setengah orang sayang untuk buang barang. Mak Sensei simpan segala Sensei jenis buang juga barang. Benda-benda macam ni tak pakai ni buang. Itu konsep yang Sensei belajar masa kat engineering dulu. Seri setong, sisih dan susun. Sebelum kita susun barang, step pertama adalah buang barang yang tak nak pakai dulu. So benda tu dah melekat dalam kepala engineering Sensei masa tu. Sisih dan susun. Seri setong dia panggil. Kan? Seri setong. So mak Sensei memang tak buang. Tapi kalau Marie Kondo punya konsep, dia pegang, dia arigato domo, dia buang. Okay. Alright. Itu saja untuk malam ni. Terima kasih. Sensei nak ucapkan sangat-sangat terima kasih kepada 29 orang, 30 orang yang bersama dengan Sensei daripada awal sampai habis video hari ni. InsyaAllah video ini akan kita upload di YouTube. Kalau anda rasa nak ulang balik dengar, anda boleh tengok di YouTube ataupun di Facebook Cakap Jepun. Selepas esok maybe dia akan di-upload. Sensei nak ucapkan ribuan terima kasih. Sensei doakan semua orang yang tengok malam ni, kalau apa saja impian anda, Allah kabulkan. Dan kalau boleh, Allah bagi kepada anda benda-benda yang tak pernah anda dapat sebelum ni. Kalau boleh macam tu lah. Sensei tak tahu apa impian anda, doa anda semua. Tapi Sensei harap, Sensei doakan semua orang yang stay dengan Sensei, lagi-lagi yang rajin menulis, yang rajin tulis nota dekat ruangan komen. Sensei doakan semua orang diberikan apa yang anda minta dan anda diberikan sesuatu yang tak pernah anda dapat sebelum ini. InsyaAllah. Minggu ni juga dapat. InsyaAllah. Wah, doa Sensei kadang-kadang makbul kan? Kita tak tahu. Okay? Alright. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oyasumi nasai minasan. Selamat malam. Selamat malam. Oyasumi nasai. Arigatou gozaimasu.